Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya kemukakan soalan nombor 1. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada yang bertanya dan Yang di-Pertua. Izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan 13 lagi pertanyaan berhubung dengan isu yang sama. Itu berkaitan pencemaran sungai yang menjejaskan operasi loji rawatan air daripada ahli-ahli yang berhormat. Yang berhormat Padan Terap yang dijadualkan pada 9 November, Yang Berhormat Pulai pada 9 November, Yang Berhormat Petaling Jaya juga pada 9 November, Yang Berhormat Gerik pada 12 November, Yang Berhormat Marang 18 November, Yang Berhormat Dungun 24 November, Yang Berhormat Selayang juga pada 24 November, Yang Berhormat Bukit Bintang 30 November, Yang Bacok pada 3 Disember, Yang Berhormat Kuantan pada 9 Disember, Yang Berhormat Kemaman juga pada 9 Disember, Yang Berhormat Sabak Bernam juga pada 9 Disember dan Yang Berhormat Bakri juga pada 9 Disember. Manakala ada 14 yang bertanya soalan ini, saya mohon sedikit waktu pada Tuan di-Pertua kerana bagi menjawab keseluruhan apa yang ditanyakan oleh ahli yang berhormat. Pertama sekali saya mengalu-alukan keprihatinan ahli yang berhormat yang berkaitan isu pencemaran alam sekitar khususnya sumber air. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak kerajaan, terutama kerajaan Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) memandang serius isu pencemaran secara proaktif dan reaktif dengan tegas sehingga mendakwa penjenayah alam sekitar ke muka pengadilan dan juga memastikan gangguan bekalan air tidak berulang. KASA juga mengambil perhatian segala maklum balas dan input berkenaan insiden pencemaran ini daripada pelbagai pihak termasuk Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat berkaitan dengan pembakaran terbuka, orang-orang awam dan agensi dan lain agensi. Insiden pencemaran insiden pencemaran sumber air di Sungai Gong, iaitu salah satu di antara anak sungai Selangor pada 3 September 2020 dah berulang semula pada 18 Oktober 2020 dan Sungai Semenyih pada 4 Oktober 2020 bukan sahaja mendatangkan kesusahan pada jutaan penduduk Lembah Kelang, malah kehilangan besar kepada sektor ekonomi dan turut menjaskan imej negara. KASA memandang serius insiden pencemaran ini dan saya bersama Timbalan Menteri dan juga pegawai kanan kementerian, malah agensi di bawah Kerajaan Selangor sendiri telah turun ke lokasi pencemaran bersama dengan Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Lembaga Urus Air Selangor Luas, Air Selangor dan Air Selangor. Saya telah pun mengarahkan Jabatan Alam Sekitar dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara membuka kertas siasatan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Selain daripada itu, pihak PDRM juga turut dilibatkan bagi membantu KASA di mana perkara ini disiasat di bawah Seksyen 430 Kanun Kesiasaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, bagi tempoh 1 Januari 2020 hingga 30 September 2020, JAS telah pun menjalankan sebanyak 17,445 pemeriksaan ke atas premis-premis tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di seluruh negara dan menerima 7,872 aduan berhubung dengan pencemaran alam sekitar. Daripada jumlah pemeriksaan premis tersebut, sebanyak 1,280 premis adalah tertakluk kepada peraturan berkaitan kawalan pencemaran air, manakala 7,389 premis diperiksa menghasilkan buangan terjadual dan perlu diurus mengikut peraturan kualiti alam sekeliling 19 buangan terjadual 2005. Untuk makluman Dewan Mulia, tindakan di bawah Akta Alam Sekeliling 1974 merangkumi 1,159 tindakan undang-undang ke atas 636 premis yang dapati tidak mematuhi peruntukan perundangan, di mana 751 kompaun telah pun dikenakan, 380 notis arahan, 7 premis digantung lesen, 9 dikenakan penahanan operasi kelengkapan, 1 perintah larangan dan 11 penyediaan kertas siasatan untuk tindakan pendakwaan. Manakala 5,700 tindakan undang-undang ke atas 2,323 premis yang dapati tidak mematuhi perundangan berkaitan pengurusan buangan terjadual. Ini merangkumi 4,564 kompaun, 1,130 notis arahan, 2 premis digantung lesen dan 4 penyediaan kertas siasatan untuk tindakan pendakwaan. Selain pada itu, daripada tempoh 1 Januari 2020 hingga 30 September 2020, 61 premis dibawa ke mahkamah dan dikenakan denda di bawah berjumlah 1.489 juta
atas kesalahan berkaitan pencemaran air dan pengurusan buangan terjadual. Jumlah kutipan denda melalui tindakan kompaun sebanyak 4.589 juta, manakala jumlah keseluruhan denda sebanyak 6.079 juta. Sementara itu, SPAN juga telah melaksanakan sebanyak 560 tindakan pemeriksaan dan pemantauan khusus bagi tempoh Januari hingga September 2020 untuk mencegah insiden pencemaran sumber air yang memberi kesan kepada kualiti bekalan air. Manakala sebanyak 17 siasatan tapak telah dijalankan bagi kes pencemaran yang telah berlaku yang mengakibatkan penutupan loji dan gangguan bekalan air, dan sebanyak 24 kertas siasatan telah pun dibuka di bawah Seksyen 60, Seksyen 61 dan Seksyen 121 Akta Industri Perkhidmatan Air. Selain itu, sebanyak 170 aduan juga telah diterima yang seterusnya diikuti dengan tindakan serbuan dilaksanakan di seluruh negara dengan pelbagai kesalahan di bawah Akta 655. Tuan Dipertua, saya suka juga melaporkan bahawa mereka yang bertanggungjawab telah pun dikenal pasti dan telah pun ditahan reman oleh pihak PDRM dan siasatan lanjut serta tuduhan di mahkamah dilaksanakan pada hari ini. Tuan Dipertua, bermula pada Januari hingga 30 September 2020, bagi kesalahan yang melibatkan pencemaran air, sebanyak 636 syarikat telah diambil tindakan undang-undang, manakala tidak patuhan kepada pengurusan buangan terjadual sebanyak 2,323 syarikat telah pun diambil tindakan. KASA telah menggariskan 4 pendekatan jangka panjang. Yang pertama, kawal selia dan penguatkuasaan yang lebih inovatif melibatkan semua pihak di agensi penggunaan pendekatan preventif dan punitif. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, KASA telah pun menubuhkan unit cegah jenayah alam sekitar atau UCJAS yang bermula beroperasi secara pentadbiran pada 1 Oktober 2020. Buat sementara waktu, KASA menggunakan pakai perjawatan dan peruntukan sedia ada dengan kerjasama PDRM. Menurut anggaran KASA, sejumlah 50 pegawai tambahan diperlukan akan ditempatkan di setiap negeri bagi melaksanakan dan menganggotai unit jenayah alam sekitar. Yang kedua, program Denai Sungai Kebangsaan sebagai platform melibatkan masyarakat massa untuk bersama-sama melestarikan sumber air. Untuk itu, Kementerian telah pun mensasarkan sebanyak 1,000 km denai kebangsaan akan dibina tahun 2020 hingga 2023, manakala menjelang tahun 2030 sebanyak 10,000 km denai kebangsaan akan dilaksanakan. Ini bertujuan untuk memastikan kawasan sumber sungai kita dapat dipelihara dengan baik dan tidak ada pembuangan sisa-sisa di sepanjang kawasan sungai tersebut. Yang ketiga ialah tindakan tegas dan hukuman lebih berat di bawah penjenayah alam sekitar. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, peruntukan sedia ada di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, yakni Akta 655, memperuntukkan hukuman sebanyak 100,000. Pihak kementerian merangka untuk menambah lagi hukuman dengan meningkatkan denda sehingga 10 juta ringgit dan penjara daripada 1 tahun sekarang kepada 15 tahun. Kedua-duanya sekali. Jabatan Alam Sekitar sedang dalam proses memida Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pindaan yang dilakukan melibatkan hukuman dan penalti yang lebih tinggi daripada nilai semasa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, nilai kompaun juga akan disemak supaya dapat ditingkatkan. Yang ketiga ialah memperhatikan reserve simpanan bagi jaminan bekalan air. Untuk makluman, kita meletakkan sasaran untuk meningkatkan reserve simpanan atau reserve margin air terawat sebanyak 15 hingga 20% melalui peningkatan kapasiti kesediaan air terawat sama ada melalui penaikan taraf loji atau loji yang sedia ada ataupun pembinaan LRA yang baru, kapasiti meningkatkan kapasiti tangki simpanan dan mengurangkan NRW ke parah 20% menjelang tahun 2030 dan penggunaan pengurangan penggunaan air 230 liter sehari seorang kepada 180 liter menjelang 2025 dan penggunaan alat kecakapan air. Akhir sekali, tindakan yang diambil ialah untuk meningkatkan kapasiti takungan sumber air mentah. Untuk makluman, bila berlaku pencemaran, kita dapati bahawa loji-loji air tidak mempunyai sumber yang lain yang menyebabkan dia terpaksa menunggu sungai tersebut bersih dan sebagainya. Untuk itu,
pihak kementerian telah meletakkan sasaran untuk membanyakkan takungan air pinggiran sungai atau rekasnya TAPS. Untuk makluman hingga setakat RMK 11, kita telah memutuskan ada 4 TAP yang akan dibina, iaitu TAPS Sungai Jernih, TAP Melaka, TAP Sungai Johor dan TAP Linggi dengan peruntukan keseluruhannya sebanyak 1.4 bilion. Manakala bagi Sungai Semenyih dan Sungai Selangor, kita mensasarkan untuk membina 2 TAPS yang mampu menampung sekiranya berlaku gangguan ataupun pencemaran pada 2 sungai tersebut, iaitu TAP Putrajaya sebagai sumber air mentah alternatif bagi LRA Semenyih, dan satu lagi kita sedang dalam rangka untuk membina TAP di Rasau bagi menampung sekiranya berlaku pencemaran air di Sungai Selangor. Tuan Yang Pertua, saya fikir itu di antara jawapan yang saya sempat bagikan, dan ada beberapa maklumat-maklumat lain yang mungkin saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Untuk rekod, jawapan tadi ialah untuk 14 soalan. Ya. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Hassan untuk tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memandangkan bahawa jenayah alam sekitar ini merupakan satu kesalahan yang melibatkan jutaan menggunakan air, adakah kerajaan bercadang untuk meminda akta alam sekitar ini dengan mengenakan dengan izin mandatory jail seperti akta perhutanan? Penjenayah-penjenayah alam sekitar sungai ini, jika serius, kesalahannya dikenakan mandatory jail. Adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan akta ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Jadi Pertua, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, hingga setakat ini kementerian tidak bercadang untuk sampai tahap mandatory jail, tetapi meningkatkan kadar hukuman. Sebagai contoh, hukuman yang ada hari ini ialah 100,000. Kita cadang untuk meningkatkan sampai 10 juta ringgit. Demikian juga hukuman penjara. Sekarang ini penjara setahun, dan kita mengkaji untuk meningkatkan hukuman penjara sampai 15 tahun. Saya fikir dengan peningkatan ini, atau kedua-duanya sekali, dengan peningkatan ini kita yakin dia mampu mencegah unsur-unsur pencemaran sungai tersebut. Terima kasih. Yang Berhormat Bandar Baru. Soalan tambahan kedua. Tuan Speaker, terima kasih. Rakan saya Yang Berhormat Menteri, saya mendengar jawapan Yang Berhormat Menteri tadi yang menyentuh pelbagai perkara tapi berkisar kepada 2 isu yang sama, iaitu pencegahan dan hukuman. Soalan tambahan saya ialah, selain daripada cadangan menaikkan kadar hukuman, tadi disebut 100,000, kemungkinan kerajaan nak explore idea kepada 10 juta. Saya tak tahu sebab semakan saya kalau Seksyen 34B itu pun denda sudah lebih 500,000, penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang Berhormat Menteri tadi sebut 100,000. Mungkin ada seksyen yang lebih spesifik yang dimaksudkan. Tapi poin saya adalah, apakah ada dalam rancangan kerajaan akibat daripada masalah bekalan air ini terganggu kerana sungai kotor, maka pengguna adalah pihak yang merasai kesannya. Apakah ada cadangan untuk memasukkan soal pampasan yang ataupun ganti rugi diberikan kepada pengguna? Sama ada ditanggung oleh syarikat yang menjadi punca pencemaran ataupun kepada syarikat industri air yang menyediakan bekalan perkhidmatan itu. Ya, kerana 90% daripada punca bekalan air bersih kita sungai. Bagi pengguna, mereka tak ada pilihan lain. Air terganggu, mereka terima kesan. Kemudian, pihak yang menyebab punca, kita heret ke mahkamah, benar. Tapi angka yang Berhormat sebut tadi, 1 hingga 5 juta, 6 juta, tak padan dengan derita yang ditanggung oleh pengguna. Apakah ada rancangan untuk memasukkan dalam pindaan itu nanti berupa pampasan atau ganti rugi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Baru. Silakan Yang Berhormat Menteri. Baik, untuk menjawab soalan itu, saya ingin elaborate sedikit. Ya. Pertama sekali, apa alternatif sekiranya sungai kita tercemar? Selain pada hukuman yang kepada pesalah, apa yang telah kita buat ialah sama ada kita meningkatkan kapasiti air terawat supaya bila berlaku gangguan pada sumber air, kita masih ada lagi reserve margin yang boleh menampung sekurang-kurang 3 hari.
Maknanya kalau tidak ada air baru pun, logik kita masih boleh menampung selama 3 hari dan pengguna tidak terganggu. Satu. Yang kedua ialah taps, di mana kita wujudkan satu takungan yang boleh menampung paling tidak pun sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Sekiranya punca air habis, reserve margin kita habis, kita masih ada air alternatif, di mana kita ada satu takungan tap untuk mengambil air supaya pengguna ataupun pengguna tidak terganggu. Yang ketiga ialah apa mekanisme untuk kita pastikan tidak ada pembuangan sampah atau sisa di sepanjang sungai kita. Kita telah sebut bahawa kita bina denai sungai bagi menampung keperluan tersebut. Balik pada persoalan dibangkitkan tadi, apakah kita menyediakan ganti rugi? Untuk makluman hingga akta yang kita jalan ini tidak melibatkan ganti rugi kepada pengguna. Alternatif kita fikir kita nak selesaikan kalau berlaku pencemaran, pengguna tidak terhenti bekal air. Ataupun kita nak kenakan hukuman kepada agensi ataupun yang terlibat. Saya fikir bahawa kesalahan harus diletakkan hukuman kepada yang melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu kita tingkatkan hukuman denda dan penjara. Hingga setakat ini pihak kementerian masih tidak bercadang untuk bayar pampasan kepada pengguna, tapi mencari alternatif supaya gangguan tidak terganggu pada masa depan. Terima kasih. Soalan tambahan penting. Pulau Kerai. Dua saja, maaf. Pulau Kerai satu. Maaf.